Okey? Okey. Soalan lain saudara. Assalamualaikum. Sepintas lalu penerangan semakan kehakiman DSN berkenaan hukuman dikenakan terhadap Datuk Seri Najib. Jika boleh terangkan, adakah hukuman itu tidak sah atau tuduhan itu tidak sah? Atau kerana tuduhan itu tidak benar dan lain-lain? Adakah benar tuduhan ke atas Datuk Seri Najib skandal 1MDB atau SRC International itu dilakukan oleh DSN? Atau itu perbuatan individu lain tetapi dikenakan DSN? Oh, maksudnya adakah Datuk Seri Najib terlibat? Atau jika itu adalah komplot internasional dirancang, didedah oleh Amerika Syarikat dan lain-lain, harap DLA beri pandangan dan ulasan. Semoga maju jaya. Saya rasa saya dah ulas banyak kali benda ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saya makan kehakiman yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ialah kerana beliau percaya bahawa beliau tidak mendapat keadilan ketika kes ini dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Kenapa saya kata tidak dapat keadilan? Kerana ianya dilakukan secara tergesa-gesa, tuan-tuan. Ianya dilakukan secara tergesa-gesa. Apa yang menyebabkan kita kata ianya dilakukan secara tergesa-gesa? Pertamanya, tuan-tuan, kita lihat dari segi jatuh hukum. Pertama, dia nak mengambil Queen Counsel. Alasan yang diberikan ialah Datuk Seri Najib sewajarnya menggunakan peguam tempatan. Tak perlu nak mengambil Queen Counsel. Dia kata Queen Counsel ni tak pandai cakap Melayu. Sepatutnya kalau dia orang ni tak pandai cakap Melayu, baguslah untuk korang. Lagi mudah untuk penjarakan Datuk Najib. Sebab peguam dia tak pandai cakap bahasa Melayu. Tetapi hak dia nak ambil Queen Counsel, tak sepatutnya ditidakkan. Kita lihat Datuk Haris Saleh, bila dia pernah ketika dia menyaman atau disaman, dia mengambil Queen Counsel pada ketika itu. Dan kita lihat Tommy Thomas pun pernah menggunakan khidmat King Counsel. Dia pernah menggunakan khidmat peguam daripada luar. Jadi tak salah, tuan-tuan. Dalam undang-undang boleh untuk menggunakan peguam daripada luar. Tak ada orang boleh halang benda ni. Itu pertama. Keduanya, dari segi kes Datuk Seri Najib, bila dia tak dapat nak ambil Queen Counsel, dia telah memohon supaya Zahid Ibrahim and Co. Dan rakan-rakan menggantikan Tan Sri Syafiee. Sebab Tan Sri Syafiee dah mewakili beliau di peringkat Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Kita tak menang kes tu, jadi dia nak cuba supaya ianya ada pendekatan yang berbeza di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tapi, tuan-tuan, Hakim Datuk Haji Hisham Pokteh, dia minta supaya diberikan 3 bulan untuk beliau study kes ni. Dalam buku Tommy Thomas, dia memberi alasan kenapa dia mengambil ataupun engage peguam luar, swasta, untuk menjadi DPP dalam kes ini, ataupun peguam kanan dalam kes ini, pendakwa raya kanan, adalah kerana kes ini sangat sulit, mempunyai dokumen-dokumen yang bertroli. Maknanya dia tahu bahawa dokumen tu bertroli, sudah pastilah peguam Datuk Seri Najib yang baru, iaitu Datuk Hisham, perlu diberikan peluang untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Kalau tak boleh dapat 3 bulan, bagi sebulan pun kira boleh maaf lagi lah. Mungkin Datuk Hisham boleh buat satu perkara luar biasa, membaca puluhan ribu muka surat dalam tempoh 1 bulan. Setidak-tidaknya ada
Tetapi nampaknya tuan-tuan terlalu tergesa-gesa. Ketiga, semua bukti-bukti terbaru yang dikemukakan oleh Peguam Datuk Seri Najib ditolak, tuan-tuan. Ditolak. Datuk Hisham bila minta supaya diberikan masa untuk buat persiapan, tak dibenarkan. Maka dia tarik diri. Zaid Ibrahim tarik diri sebagai Peguam Datuk Seri Najib. Tetapi yang peliknya, tuan-tuan, bila Datuk Hisham nak tarik diri, dia dihalang oleh mahkamah. Ini first time, tuan-tuan, hak seorang peguam untuk mewakili Datuk Seri Najib ataupun mewakili seorang anak guam, dia nak tarik diri, tidak dibenarkan oleh pihak mahkamah. Tidak dibenarkan. Dan hari ini Bar Council sudah pun menghantar satu surat tunjuk sebab kepada Zaid Ibrahim, kepada Datuk Zaid Ibrahim, memohon penjelasan kenapa beliau menarik diri. Dah tak diberikan masa, tuan-tuan. Mestilah dia tarik diri. Betul tak? Mana datang logiknya? Okey. Kemudian dia tanya tentang kes-kes ni, saudara. Dalam bukti baru itu, jelas menunjukkan bahawa kalau kita tengok penghakiman Hakim Nazlan di Mahkamah Tinggi, dia kata Datuk Seri Najib bersalah bila mana dia mencadangkan penubuhan SRC itu. Dah menunjukkan dia ada niat yang tak betul. Jadi, itu ada dalam penghakiman Hakim Nazlan. Sedangkan bukti baru menunjukkan bahawa Hakim Nazlan setelah ditanya oleh pihak SPRM, tuan-tuan, bukan sekali tanya ni, 4 kali tanya, kamu terlibat tak terlibat dalam penubuhan SRC? Kali pertama tanya dia kata tak terlibat, kali kedua tak terlibat, kali ketiga tak terlibat, kali keempat tak terlibat. Sampailah bila pegawai SPRM ni dah marah sangat, dia tunjukkan bukti-bukti berupa apa yang dipanggil sebagai minit mesyuarat, yang melibatkan Nazlan dalam proses penubuhan SRC. Maknanya Maybank yang mencadangkan, tuan-tuan. Maybank mencadangkan penubuhan SRC ini bagi urusan 1MDB tu. Dan Hakim Nazlan juga sebagai Head of Corporate and Legal Affairs, setiap dokumen-dokumen kontrak, contohnya lah kontrak loan dan sebagainya, jabatan yang dia jaga yang menyediakan dokumen tersebut. Jadi sebenarnya tindakan Hakim Nazlan ini sudah pun disahkan oleh pihak SPRM. Dia boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan kerana menghukum tidak bersandarkan perlembagaan negara dan undang-undang. Sebab dia gagal untuk declare, dia punya personal interest ataupun conflict of interest dia. Dia ada conflict of interest dalam kes ni. Dia sendiri yang mencadangkan penubuhan SRC bersama dengan rakan-rakan Maybank lain, dibayar, tuan-tuan, 800,000 lebih untuk menguruskan SRC ni oleh pihak 1MDB. Dan dia juga General Counsel Maybank, dia juga merupakan Company Secretary Maybank. Dan bukan setakat itu je, tuan-tuan. Kita lihat dari segi pertuduhan itu pun dah salah. Pertuduhan mengatakan bahawa Datuk Najib menerima duit yang masuk 42 juta ke dalam akaun Datuk Seri Najib adalah merupakan duit daripada pinjaman Kuop. SRC pinjam dengan Kuop dan dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib 3 tahun setengah selepas itu sebagai rasuah. Pertama sekali siapalah pula yang nak luluskan sesuatu kemudian dapat rasuah tu selepas 3 tahun setengah. Ini satu benda yang paling bodoh kita pernah dengar dalam sejarah. Tetapi bukti-bukti baru menunjukkan bahawa duit yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib bukan duit daripada Kuop yang masuk dalam akaun SRC dan kemudian dipindahkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, tuan-tuan,
Ianya duit Putra Perdana Construction pinjam daripada Maybank 140 juta ringgit. Duit ni kemudian dipindahkan kepada Putra Perdana Development, dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib berjumlah 42 juta. Kemudian dipindahkan 2 kali daripada akaun Datuk Najib tanpa pengetahuan Datuk Najib. Datuk Najib pun dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak tahu menahu tentang duit masuk dalam akaun dia ni, dan dia tak pernah mengarahkan sesiapa pun. Akaun ini dijaga oleh Nick Faisal, tuan-tuan. Akaun Datuk Seri Najib di M-Bank ni ialah apa yang dipanggil sebagai akaun amanah. Ia trust account. Duit ini adalah untuk CSR UMNO. Maknanya duit yang orang bagi CSR untuk bantu UMNO, untuk pilihan raya dan sebagainya, masuk akaun ni, dan duit ni digunakan untuk belanja untuk parti, tuan-tuan. So, actually, daripada 42 juta tu, 32 juta, mula-mula 25 juta, kemudian lagi, mula-mula 27 juta, kemudian lagi 5 juta. Total 32 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC. Jadi tuduhan pun dah tak betul, dia terbalik. Sepatutnya memang kes ni kena buang lah, sebab tuduhan pun dah salah, ataupun dia kena baca pertuduhan baru, betulkan. Tapi malangnya bila bukti-bukti baru ni semua ditolak, tak nak didengar, tak jadi apalah, tuan-tuan. Itu sebab ramai orang berpendapat bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat proses keadilan yang sewajarnya. Kalau orang nak tanya Datuk Seri Najib ni terlibat ke tak terlibat? Okey. Pertama sekali, saya percaya bahawa the main culprit dalam isu 1MDB ialah Jolo. Jolo ini mendapat kerjasama daripada pegawai-pegawai kerajaan. Contohnya lah, dia dapat kerjasama daripada Tan Sri Zeti, Governor Bank Negara. Kalau misalnya Datuk Najib tak berikan dokumen, surat daripada Kementerian Kewangan Saudi yang mengatakan dia nak menyumbang duit kepada Datuk Seri Najib, dokumen daripada kerabat di Raja Arab yang mengatakan dia nak menyumbang kepada Datuk Seri Najib, dokumen ini dua-dua diberikan kepada Tan Sri Zeti, suruh Tan Sri Zeti cek source of income, sama ada melibatkan duit haram ke, duit jenayah ke, duit daripada rasuah, salah guna kuasa, ada percanggahan dengan AMLA ke tidak, dan Zeti mengesahkan bahawa duit ni bersih, dan dia memberikan kelulusan untuk duit ni dimasukkan ke dalam negara ni. Macam mana Datuk Najib boleh didakwa di bawah AMLA, sedangkan duit ni dibawa masuk dengan kelulusan daripada Governor Bank Negara ketika itu. Malah Zeti, tuan-tuan, mencadangkan supaya Datuk Seri Najib jangan masuk dalam akaun UMNO. Dia suruh buka akaun atas nama Datuk Seri Najib, sebab status Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, orang tak akan pertikaikan dapat duit banyak, dan dia minta supaya Datuk Seri Najib pecahkan kalau 681 juta yang patut diterima daripada duit yang masuk tu, dia suruh pecah-pecahkan. Rupa-rupanya dah ada niat jahat, tuan-tuan. Setiap satu transaksi duit masuk, duit dibelanjakan, duit dipulangkan balik selepas pilihan raya yang ke-13, tuan-tuan, pilihan raya umum 2013. Rupa-rupanya setiap kali duit tu dihantar balik pun kena dakwa, tuan-tuan. Satu pertuduhan. Jadi kalau misalnya Zeti tak terima duit daripada Jolo 715 juta dalam akaun suami dia Taufik Aiman dan juga anak dia Aziz Taufik di Singapura, tuan-tuan, bila duit tak masuk, bila 1MDB nak bayar kepada Petro Saudi 1 bilion ringgit, US dollar, tak sampai 24 jam diuruskan oleh Zeti, duit tu boleh transfer. Kalau tanpa kerjasama Zeti, tuan-tuan, saudara, Jolo tak boleh
melakukan penyelewengan dan penipuan ni. Tapi malangnya Datuk Najib menjadi mangsa, Jolo masih selamat sedangkan dia dapat 1.2 bilion US dollar. Zeti dapat 715 juta ringgit, tuan-tuan. Dia masih selamat. Tidak ada pendakwaan kerana dia geng atur. Adilkah ni? Sudah pasti tak adil, kan? Yang keduanya, kita lihat bila Kuop punya duit nak dipinjam oleh SRC, Datuk Najib telah mengarahkan Menteri Kewangan ketika itu, kan, Nur Mohamed Yaakob, untuk buat due diligence, menyediakan kertas kabinet sama ada SRC ni patut diberikan pinjaman daripada Kuop ataupun tidak. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Nur Mohamed Yaakob menerima 85 juta ringgit daripada Jolo. Sudah pastilah kertas kabinet yang dia buat saudara memihak kepada Jolo dan mencadangkan supaya pinjaman itu diluluskan oleh kabinet. Bukan oleh Datuk Najib. Ianya keputusan kabinet. Tapi sampai sekarang, tuan-tuan, tidak ada tindakan diambil kepada Nur Mohamed Yaakob. Itu sebablah kita yakin, tuan-tuan, kita yakin bahawa Datuk Najib tidak diberikan pengadilan yang adil. Jadi kita harap semakan kehakiman ini dapat memberikan keadilan kepada Datuk Najib. Dan yang kedua, kita harap laporan yang dibuat oleh Datuk Najib kepada Jawatan Kuasa Kerja PBB untuk menyiasat sama ada Mahkamah Persekutuan yang memutuskan kes Datuk Najib ni telah memberikan keadilan yang seadil-adilnya ataupun tidak. Kita harap Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia di bawah PBB ini akan juga membuktikan bahawa beliau gagal untuk mendapat keadilan. Okey. Apakah yang bakal berlaku pada 19 bulan di mahkamah jika Tengku Maimun masih lagi menidakkan tindakan review yang diwawarkan? Katanya bakal berlaku selama 3 hari, tetapi dengannya pula dibuat untuk jatuhkan hanya 1 hari saja. Rakyat sudah bersedia bahawa Najib bakal dilepaskan, bukan lagi masih di dalam tahanan. Ini tak berapa tepat lah, tuan-tuan. Sebenarnya bukannya kes tu sepatutnya didengar 3 hari, tapi sekarang dah kurangkan 2 hari tu jadi 1 hari. Tidak. Maknanya besok kes ni akan berjalan. Kemudian nanti akan ada hari yang kedua untuk dibicarakan, hari yang ketiga untuk dibicarakan tu akan ada. Tetapi tarikhnya ditangguhkan kerana hakim-hakim tu ada yang tidak dapat menghadiri pada tarikh 20 hari bulan dan 20 lebih hari bulan tu. Ini bukan pasal tu. Sama ada Tengku Maimun masih lagi ada hubungan dengan hakim-hakim yang bakal ni, saya rasa itu saya tak boleh komen lah. Tuan-tuan fikir sendirilah.